Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu lagi dalam siri ilmu hadis, dan kali ini saya ingin menyentuh tentang satu aspek yang juga penting, iaitu kelebihan dan atau boleh disebut sebagai fadilat mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang belajar hadis, tetapi kadang-kadang kita mungkin terlepas pandang atau terlupa adanya kelebihan-kelebihan yang cukup besar bagi mereka yang melibatkan diri dalam pengajian, pembelajaran dan juga mengajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kelebihan itu ialah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh imam-imam yang mengarang kitab-kitab sunan seperti Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan sebagainya, yang mana Nabi SAW bersabda, "Nadharallahu imra'an sami'a maqalati wa wa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini satu riwayat yang saya ambil. Terdapat banyak riwayat yang lebih panjang, tapi kita ambil bahagian yang pertama itu, satu riwayat untuk menjelaskan kepentingannya. Nadharallahu imra'an, boleh dibaca nadhara, boleh juga dibaca nadhar, mengikut Imam An-Nawawi rahimahullah. Iaitu nadharallahu imra'an maksudnya Nabi SAW mendoakan cahaya di dunia dan akhirat kepada seseorang yang ada beberapa sifat, satu golongan, dan golongan itu ialah golongan yang mempelajari hadis-hadis baginda SAW. Ini yang kita nak, sebab dia doa daripada Rasulullah SAW. Dan doa itu meliputi kebaikan dunia dan akhirat. Dan doa ini makbul, sebab ini adalah doa Rasul dan Nabi kita Muhammad SAW. Apa dia yang disebut oleh doa ini, ataupun siapa yang didoakan oleh Nabi ini? Nabi SAW doakan, "Nadharallahu imra'an," seseorang ataupun segolongan, "sami'a maqalati," mendengar hadis-hadisku. Jadi dengar hadis ini, bila orang baca dan dengar hadis, bukan benda remeh, bukan benda kecil. Membaca, bila kita baca kita dengar, telinga kita. Bila orang baca kita dengar. Mendengar hadis Nabi SAW adalah di antara yang Nabi doakan keberkatan dan cahaya di dunia dan akhirat. Pertama sekali dia dengar hadis. Dan dengar hadis ni para ulama maksudkan ia adalah majlis bacaan pengajian. Itu maksudnya, bacaan dan pengajian hadis. Kalau tuan-tuan dan puan ikuti pengajian hadis, banyak hadis yang akan didengar dan dibaca dan dilihat dan sebagainya. Pertama, dengar, sami'ah. Yang kedua, wa'aha, fawa'aha. Wa'a ni maksudnya memahami apa yang didengar. Dengar hadis, dapat pahala. Kemudian tambah lagi satu lagi, faham. Jadi faham ni bukan maksud faham sampai boleh hurai jadi seperti ulama dulu. Maksud faham maksud hadis tu, maksud asal hadis tu, apa maksud Nabi dalam hadis tu, faham hadis tu, dan sudah pasti mempelajarinya sampai lebih faham. Maka wa'a ni adalah menguasai, memahami, mengetahui, daripada faham makna sampai kepada faham maksud yang mendalam. Semua ni tergolong dalam golongan yang Nabi doakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa hafidhaha, yang hafal. Dan hafal ini, tuan perempuan jangan risau kalau kita tak boleh hafal hadis. Yang banyak Imam Nawawi huraikan bahawa hafal ini maksud ialah menjaga hadis itu. Maksud menjaga, sama ada hafal atau tulis atau simpan. Jangan jaga sampai tak baca pula. Maksud jaga, selepas kita membaca dan memahami, kita menjaganya. Kenapa? Sebab lepas Nabi sebut waballaghaha, dan sebarkannya. Seorang yang mendengar Nabi doakan, orang yang memahami Nabi doakan, orang yang menghafal dan menjaga Nabi doakan, dan orang yang menyebarkannya pun Nabi doakan. Golongan ini golongan yang Nabi doakan. Sebab itu ringkas ceritanya, itulah antara hadis tadi, itulah antara hadis yang Imam An-Nawawi rahimahullah gunakan untuk menyebut kenapa dia buat kitab hadis 40 dan kitab-kitab yang lain. Dorongan dia itu, dia ingin menjadi orang yang mendengar hadis, memahaminya, menjaganya atau menghafalnya dan menyebarkannya. Maka berusahalah tuan-tuan dan puan untuk kita, saya dan semua,
untuk kita menjadi salah seorang ataupun keseluruhan sifat tadi ada pada kita. Dan inilah di antara kelebihan besar, kembali pada awal hadis tadi, Nabi doakan nadarullah, semoga Allah memberikan cahaya di dunia dan cahaya di akhirat. Wallahu a'lam. Sehingga seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.